Bertemu kembali dan semalam kerajaan keluarkan dokumen setebal 556 muka surat memperincikan rancangan Malaysia ke-12 yang disasarkan untuk mewujudkan Malaysia yang makmur, inklusif dan juga mapan. Antara perincian rancangan 5 tahun itu adalah untuk melonjakkan pendigitalan dan juga teknologi termaju di bawah pemangkin dasar kedua, mempercepat penerima gunaan teknologi dan juga inovasi. Rancangan Malaysia ke-12 disasar mempercepat penerima gunaan teknologi digital dan juga teknologi termaju untuk memaksimumkan potensi ekonomi digital serta mencapai pertumbuhan sosioekonomi yang inklusif, bertanggungjawab dan juga mampan. Antara pengukur kejayaannya adalah memastikan 100% liputan 4G di kawasan berpenduduk, liputan 5G yang lebih luas, 100% isi rumah di bandar dan luar bandar melanggan internet, perbelanjaan kasar R&D kepada KDNK sebanyak 2.5%, sumbangan e-dagang kepada KDNK sebanyak 10.5% dan juga sumbangan ekonomi digital kepada KDNK sebanyak 25.5%. Dan ini adalah tentunya antara siri perbincangan pasca RMK 12 yang kami bawakan untuk memahami perancangan 5 tahun ini. Kita bersama dengan Presiden Dewan Perniagaan Digital Malaysia DPDM, Chris Daniel Wong untuk membincangkan berkenaan RMK 12 dari sudut teknologi baru dan juga sektor pertumbuhan baru. Chris, pertama sekali mungkin Chris boleh berikan reaksi awal kepada kami ketika Chris mendengar RMK ke-12 ucapan Perdana Menteri ataupun pembentangan Perdana Menteri di Parlimen pada semalam. Apakah reaksi awal yang Chris boleh kongsikan kepada kami? Terima kasih. Reaksi awal saya ialah apabila kita melihat kepada apa termaktub dalam RMK, ia amat seiras dengan apa yang diumumkan pada awal tahun ini, iaitu My National Digital Blueprint, iaitu Blueprint Digital Malaysia. Mirip yang lebih kurang sama, tetapi lebih banyak orang kata pencerahan di dalam RMK 12 tersebut, memandangkan ia adalah pelan 5 tahun. Itu reaksi yang pertama saya lah. Dan Chris, kita melihat kepada sasaran sumbangan e-dagang yang diletakkan di dalam RMK ke-12 sebanyak sekitar kepada KDNK sebanyak sekitar 10.5% dan sumbangan ekonomi digital KDNK sebanyak 25.5%. Dalam pelbagai pakej rancangan diumumkan 20 bilion ringgit dikhususkan untuk pacu agenda transformasi pendigitalan dan juga teknologi untuk PMKS. Dan jika ini ingin dicapai sumbangan tersebut kepada KDNK, berapakah kuantum pelaburan yang diperlukan PMKS di Malaysia? Kalau kita lihat apa yang diumumkan awal tahun, saya petiklah apa yang diumumkan awal tahun pada bulan 2, negara memerlukan lebih kurang pelaburan darat, pelaburan secara langsung iaitu sebanyak 100 juta. Ia merangkumi daripada segi infrastruktur dan juga upskilling, iaitu latihan untuk orang kata membangunkan modal insan bagi memacu pertumbuhan sektor pendigitalan. Dan adakah modal insan saja, mungkin adakah inovasi yang diperlukan juga dalam perniagaan digital untuk pastikan kita capai sasaran ini, Chris? Memang kita tidak nafikan, memang kita perlukan inovasi, tetapi kita agak terkebelakang sedikit dalam 2 tahun ini akibat pandemik yang berterusan. Jadi apabila kita membangunkan modal insan, kita akan nampak bahawa inovasi itu akan bertambah. Saya cuma bagi satu contoh. Negara jiran kita di sebelah selatan iaitu Singapura telah orang kata mempunyai banyak unicorn yang orang kata berpaksikan perniagaan digital, bukan saja e-dagang tetapi deep tech, deep technology ataupun robotik dan IoT dan sebagainya. Jadi untuk kita catch up, untuk kita ke hadapan, kita perlukan bangunkan modal insan dan juga infrastruktur. Bukan saja infrastruktur daripada segi
orang kata mesin ataupun perkilangan dan sebagainya, tetapi infrastruktur orang kata banking ataupun fasiliti kewangan untuk membantu para usahawan maju ke hadapan. Dalam kata lain, ia adalah pembangunan ekosistem ya, Chris, dan kita juga sasarkan untuk menjadi 20 teratas dalam Global Innovation Index. Ini perlukan ekosistem yang sesuai. Pendapat Chris, jurang apa yang wujud dalam ekosistem ketika ini dan juga apa peluang yang ada ketika ini terutama dalam RMK 12 untuk mewujudkan ekosistem yang lebih baik untuk PMKS menerima guna teknologi dengan lebih meluas? Saya bagi contoh dalam e-dagang. Apabila kita sebut e-dagang, ekosistem yang kita perlukan yang pertama sekali ialah platform. Platform yang membenarkan para peniaga untuk menggunakan untuk menjual. Itu yang pertama. Yang kedua, kita perlukan payment gateway. Yang ketiga, kita perlukan customer service. Dan keempat, kita perlukan logistik ataupun end mile fulfillment. Itu ialah ekosistem untuk e-dagang secara khususnya. Tetapi apabila kita beralih pada deep technology, ekosistemnya lain pula. Ekosistemnya merangkumi machine learning. Ekosistemnya merangkumi orang kata modal insan dan sebagainya. Apabila kita ke sektor perkilangan otomotif pula, kita memerlukan ekosistem yang berlainan. Ekosistem yang lebih bertepatan ialah mungkin IoT, Internet of Things, untuk menghubungkan peralatan-peralatan mesin tersebut. Jadi industri yang berlainan memerlukan ekosistem yang berlainan. Jadi para pemikir ataupun para orang kata penggiat industri harus bekerjasama dengan orang kata agensi yang terlibat untuk membangunkan ekosistem masing-masing. Bukan saja soal daripada segi yang kita sebut awal tadi, iaitu berapa banyak diperlukan dilaburkan, tetapi pelan secara orang kata holistic plan diperlukan untuk membangunkan ekosistem tersebut. Jadi ini adalah satu cabaran, orang kata cabaran yang amat orang kata ketara yang perlu kita, we have to close the gap supaya kita dapat membangunkan ekosistem ini. Dan menurut laporan Forum Ekonomi Sedunia WEF dalam terbitan pada Jun 2020, pada 2025 ekonomi dunia akan mengalami beberapa perubahan dan perubahan ini termasuk sektor pembuatan akan optimumkan penggunaan kecerdasan buatan susulan daripada gangguan yang dialami semasa pandemik COVID-19 pada 2020 kepada rantaian bekalan dan juga peningkatan aplikasi 5G dalam lebih banyak sektor ekonomi dan juga peningkatan sumbangan kepada ekonomi. Bagaimana Chris melihat tahun 2025, apa yang Chris bayangkan, apa yang Persatuan Chris bayangkan akan berlaku pada tahun 2025 melihat kepada sektor Chris sendiri? Kalau kita sebut kecerdasan buatan ataupun nama singkatnya dalam bahasa Inggeris iaitu smart manufacturing, ini adalah satu benda yang kita tak boleh nak elak. Akan lebih banyak industri menggunakan teknologi tersebut dan ini akan mengurangkan orang kata penggunaan tenaga kerja ketara sekali. Jadi kita akan berdepan satu situasi di mana kita telah banyak menggunakan teknologi untuk menggantikan manusia dalam sektor pembuatan ataupun dalam sektor industri. Terutamanya apabila kita lihat sekarang ini kita nampak apabila zaman pandemik ramai sekali yang keluar membuat orang kata jualan secara langsung menggunakan aplikasi seperti Facebook dan juga Instagram Live dan sebagainya. Tetapi dalam masa terdekat sekarang ini kita nampak di negara China sekalipun negara tersebut menggunakan apa orang kata AI influencer. Jadi robotic influencer bukan manusia. Jadi kita akan nampak kita akan kurangkan menggunakan orang kata tenaga manusia. Jadi kita kena rapatkan jurang ini. Bagaimana modal insan dibangunkan supaya mereka dapat bekerja di back office, di belakang office, back office, supaya kita tiada orang kata social issue, isu sosial di mana kita ketepikan modal insan dengan menggantikan penggunaan teknologi. Itu satu benda yang ketara sekali kita akan nampak dalam masa 5 tahun yang akan datang. Sekarang ini pun kita nampak customer service banyak orang kata is replaced, digantikan dengan orang kata autobot yang memberi orang kata servis
kepada para pengguna. Jadi apabila semasa nisbah penduduk kita semakin berkembang, ini adalah satu benda yang orang kata agensi terlibat ataupun kerajaan harus tumpukan supaya orang kata tenaga kerja kita masih mempunyai orang kata pekerjaan apabila kita memacu ke hadapan dengan menggunakan digital economy. Dan ada pakar yang berpendapat, Chris, kita usah jauh melihat kepada teknologi dan juga terma-terma besar ini. Sebaliknya, kita harus fokus kepada perkara asas, iaitu pemulihan ekonomi, terutama pemulihan PMKS yang terkesan teruk akibat daripada COVID ini. Adakah Chris bersetuju untuk RMK ke-12 ini? Memang saya bersetuju sangat. Dalam fasa pandemik beralih ke fasa endemik, kita harus tumpukan kepada pemulihan ekonomi. Banyak sekali saya sebutkan tentang aliran tunai. Kita perlukan membantu para SME kita, para PKS kita di dalam aliran tunai mereka supaya apabila aliran tunai itu orang kata bertambah baik, maka pasaran akan mempunyai aliran tunai untuk berbelanja. Itu yang kita harus fokus sekarang ni dalam masa 18 bulan untuk memulihkan ekonomi. Dan pada masa sama, saya nak bawa kita ke belakang sedikit. 20 tahun yang lepas apabila MSC diperkenalkan ataupun 25 tahun lepas apabila MSC baru diperkenalkan di Malaysia, negara kita banyak berfokuskan kepada call center pada masa itu. Kita merupakan antara top 3 ketiga teratas dunia di dalam call center. Jadi kita nampak bahawa sekarang ni kita beralih pula kepada smart manufacturing ataupun smart services yang menggunakan robotik. Jadi pelan kita tu harus ataupun pelan investment kepada para pelabur asing harus bertumpukan bukan sahaja kepada terma-terma besar yang saudara sebutkan tadi, tetapi kita kena tumpukan kepada sustainable ataupun kemampanan growth, sustainable growth, agar orang kata high quality infrastruktur berkualiti tinggi dapat dibangunkan bersama modal insan kita. Itu dua-dua perkara. Satu ialah aliran tunai dan satu lagi ialah infrastruktur yang berkualiti tinggi yang mampan melibatkan orang kata modal insan kita. Dan bercakap tentang infrastruktur yang mampan, sasaran kerajaan juga adalah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi Sabah dan Sarawak, mengurangkan jurang pendapatan dan meningkatkan pembangunan infra di kedua Sabah dan Sarawak. Adakah Chris percaya pertumbuhan yang terangkum dan inklusif dapat dicapai menerusi inovasi dan juga menerusi penggunaan lebih banyak teknologi digital dan juga transformasi digital? Memang kita tidak nafikan bahawa Sabah dan Sarawak tu, saya tak nak pakai ayat mundur, tetapi memang agak mundur ke belakang sedikit daripada segi infrastruktur. We just don't need to focus on Klang Valley. Sekarang ni kita lihat bahawa banyak fokus diberikan pada Lembah Kelang. Mungkin pihak agensi terlibat boleh membangunkan satu kota di Sabah ataupun satu kota di Sarawak supaya menjadi Silicon Valley baru di Malaysia. Jadi apabila kita mempunyai fokus tersebut, secara langsungnya infrastruktur di Sabah dan Sarawak juga akan bertambah baik. Sekarang ni kita nampak infrastruktur di Sabah Sarawak agak ke belakang kerana tiada orang kata fokus diberikan di kedua-dua negeri tersebut. Untuk menjadi sebuah negara digital yang mampan, negeri-negeri lain harus terlibat secara langsung. Saya balik apabila ke zaman 2004, lebih kurang 15 tahun yang lepas, di mana Perdana Menteri pada masa itu mempunyai koridor pembangunan, iaitu koridor pembangunan di utara, di timur, di selatan dan sebagainya di Sabah Sarawak. Jadi selepas pentadbiran Perdana Menteri tersebut, iaitu Abdullah Ahmad Dawi, kita lihat bahawa negeri-negeri ini makin ke belakang kerana fokus tiada. Jadi kita kena galakkanlah agensi terlibat dan industri terlibat untuk berkembang, untuk mengembangkan perniagaan mereka di negeri-negeri ini agar orang kata pertumbuhan itu sejajar dengan bukan sahaja di Lembah Kelang tetapi sejajar dengan negeri lain, terutamanya negeri Selangor yang orang kata agak maju ke hadapan kerana fokusnya di sana.
Dan Jabatan Statistik melaporkan bahawa pendapatan daripada transaksi e-dagang bagi suku pertama 2021 melonjak 30% tahun ke tahun kepada RM254.6 bilion. Namun jumlah transaksi e-dagang di negara maju pun masih kecil berbanding daripada transaksi di kedai fizikal. Bagaimana nak pastikan PKS, peserta dan pekerja dalam industri e-dagang di Malaysia naik ke peringkat yang lebih tinggi dengan kemahiran yang lebih tinggi bergerak ke hadapan dan bukan berada di bawah piramid e-dagang tersebut? Kalau kita lihat statistik di antara negara maju dan kita, memang kita tidak dapat nafikan bahawa retail secara fizikal memang akan kekal berada di situ di tahap tersebut berbanding dengan e-dagang kerana kita tahu bahawa manusia mempunyai sifat yang suka keluar rumah. Manusia mempunyai sifat yang suka memegang, merasa barangan tersebut sebelum membeli barangan tersebut. Untuk kita orang kata memacu lebih ke hadapan supaya retail e-dagang ini statistiknya lebih tinggi daripada orang kata retail fizikal maka orang kata lebih banyak promosi harus diadakan, lebih banyak orang kata advertisement ataupun barangan yang tiada di kedai tetapi ada di laman sesawang internet lebih banyak digalakkan. Itu sahaja. Sekarang ni kita nampak apabila Lebah Kelang telah dibuka, pasar raya ataupun shopping mall macam kembali sedia kala, orang telah keluar rumah. Jadi kita tidak nafikan bahawa nak catch up tu memang susah. Tetapi mungkin lebih banyak orang kata seperti yang saya sebut tadi itu, iaitu promosi secara langsung. Mungkin kita buat omni channel di mana saya pernah sebut bahawa ada setengah kedai itu hanya kita masuk ke kedai itu kita melihat saja, kita merasa saja. Tetapi bila daripada segi order, kita order secara dalam talian. Itu mungkin boleh melonjakkan penjualan secara dalam talian, dan kedai tersebut adalah kedai experience seperti mana di Jepun. Kita lihat bahawa kedai Uniqlo di Jepun tidak menjual di dalam kedai, tetapi sebagai satu experience store ataupun di Google. Saya pernah di California. Di California saya pernah masuk kedai Google di mana kedai tersebut hanya experience store. Tetapi apabila nak beli, kita kena beli secara dalam talian. Jadi Malaysia ataupun negara kita harus menjurus ke dalam orang kata konsep experience store, tetapi beli secara dalam talian. Paling ringkas, Krisia, pelan strategik pendigitalan sektor awam 2021 yang baru dilancarkan untuk memastikan pendigitalan sektor awam bagi pacu agenda kerajaan digital yang mampan. Bagaimana pelan ini akan bantu kerajaan untuk sokong pergerakan yang pantas dalam transformasi digital sektor swasta? Adakah ini akan lonjakkan lagi pendigitalan dan juga ekonomi dan juga transformasi digital itu? Paling ringkas, Chris. Kita lihat pelan itu secara menyeluruh, pelan itu amat menggalakkan pelabur asing masuk ke Malaysia. Jadi kita berharap agensi yang terlibat boleh bekerjasama dengan Dewan kita untuk membawa lebih banyak pelabur asing ke dalam negara kita agar kita dapat membawa pelan pendigitalan ini ke hadapan. Terima kasih, Chris Daniel Wong, Presiden Dewan Perniagaan Digital Malaysia. Kita akan berehat seketika, kembali selepas ini.